Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang terdiri dari saya, Muhammad Safwan bin Muhammad Adnan, Nuri Imanina binti Abdul Qadir dan Nur Syariza binti Abdullah akan membentangkan kerja kursus bagi kod subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan bagi tugasan yang telah diberikan untuk kami, iaitu pembentangan berkumpulan. Tajuk yang dikhususkan adalah berkaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku berkaitan etika guru dan hak asasi manusia, yang kami khususkan dengan lebih spesifiknya, iaitu berkaitan dengan isu penderaan murid oleh guru. Sebagai pengenalan awal, profesi perguruan merupakan profesi mulia dan mempunyai kehebatannya yang tersendiri. Bagi melahirkan masyarakat yang agung, sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesuatu bangsa dan negara. Tugas guru bukanlah sekadar mengajar subjek mata pelajaran sahaja di dalam kelas. Namun pada hakikatnya, tugas guru merangkumi semua aspek perkembangan murid, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah. Pekerjaan guru merupakan sebuah pekerjaan yang profesional. Menurut Lieberman 1956, sesuatu profesi yang sebenar adalah suatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan mutu perkhidmatan, mempunyai tata susila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan. Sementara itu, menurut Kamus Dewan pula, profesi adalah suatu bidang pekerjaan khas yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya, perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. Tuntasnya, profesi perguruan memerlukan guru-guru yang berkaliber dan berkeupayaan, menjunjung aspirasi dan hasrat kerajaan bagi merealisasikan falsafah pendidikan negara. Pengorbanan yang dilakukan oleh para guru ini akan membantu negara melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersifat global dan berdaya saing. Dewasa kini, dunia seolah-olah tidak memberikan penghormatan sepenuhnya kepada guru seperti mana masa dahulu. Kini, integriti seseorang guru diragui. Masyarakat seolah-olah tidak lagi mempercayai guru 100%. Malah terdapat segelintir ahli masyarakat menunding jari ke arah pihak guru dan menyalahkan guru sepenuhnya atas kerosakan masyarakat yang berlaku pada hari ini. Mengapakah hal ini terjadi? Apakah kesilapan yang telah dilakukan oleh guru sehingga masyarakat sudah tidak lagi menyanjungi profesi mulia ini? Apabila kita mengkaji masalah ini, kami haruslah meneliti dengan jelas kes-kes yang berlaku sehingga menyebabkan penghormatan yang diberikan kepada guru tergugat. Untuk tugasan ini, fokus yang diberikan adalah isu penderaan murid oleh guru. Mari kita lihat dahulu maksud penderaan itu. Menurut Kamus Dewan, penderaan bermaksud perbuatan mendera. Penderaan ini boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis, antaranya ialah penderaan fizikal, penderaan emosi dan penderaan seksual. Terdapat pelbagai kes yang dilaporkan mengenai penderaan murid yang dilakukan oleh guru. Dalam majalah pendidik keluaran April 2009, kami menyenaraikan beberapa kes penderaan yang dilakukan oleh guru. Beberapa kes murid mendakwa didera guru dilaporkan di media, termasuklah kejadian 22 murid ditampar oleh guru besar di Tuaran, Sabah, serta 7 pelajar lelaki sekolah menengah kebangsaan Long Lama di Baram dipukul oleh warden dengan rotan sebanyak 10 hingga 20 kali kerana mengotorkan kawasan asrama. Kes lain termasuk guru di Sarawak yang merendam 200 pelajar wanita di kolam ikan separas leher pada waktu hujan dan kilat. Berikutan seorang daripada mereka enggan mengaku membuang tuala wanita ke dalam mangkuk tandas di asrama. Kemudian timbul pula kes guru besar wanita di Sabah menampar 22 murid tahun 2 kerana tidak menghantar kerja rumah kepadanya yang turut mengajar subjek civic. Seorang guru bahasa Inggeris yang memukul 3 murid tahun 4 sekolah kebangsaan Sanai, Padang Tarap, Kedah dengan kasut tumit tinggi dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga tata tertib kerana tindakannya dianggap melampau dan melanggar peraturan serta garis panduan menghukum pelajar yang ditetapkan Kementerian Pelajaran. Di Sik Kedah pula, seorang bapa mendakwa anaknya, murid tahun 6 sekolah kebangsaan Lubuk Merbau, ditendang oleh guru agamanya
kerana bangun dari tempat duduk untuk mengambil kotak pensil yang terjatuh. Menurut Abdul Rashid Hussain, 50, penoreh getah dari kampung Kuala Beris di sini, berkata perbuatan guru itu tidak boleh diterima kerana menegur menggunakan kaki sehingga menyebabkan anaknya kesakitan. Beliau mendakwa guru itu menendang anaknya 2 kali di depan 40 orang murid ketika kelas agama Islam masih berjalan. Di Dungun, seorang murid lelaki tahun 2 di Jerangau mendakwa guru muzik melondehkan seluarnya hingga ke paras lutut di depan rakan sekelasnya. Muhammad Hakim Zulkifli 8 tahun berkata guru muzik itu bertindak demikian berkemungkinan sebagai hukuman dia tidak membawa buku latihan. Pada November 2010, kita sekali lagi dikejutkan dengan berita yang berlaku di Pasir Mas, Kelantan, apabila 11 pelajar didapati melecur akibat tindakan melampau seorang guru menggunakan striker panas bagi mengejutkan mereka supaya menunaikan solat subuh. Menurut Muhammad Al-Hakim, salah seorang mangsa, biasanya mereka akan bangun pada pukul 6 pagi untuk bersiap menunaikan solat subuh. Bagaimanapun, pada hari tersebut sebahagian besar pelajar di dalam dom asrama itu nyenyak tidur. Walaupun niat guru tersebut itu adalah baik untuk mengejutkan pelajar, namun tindakannya adalah melampau dan tidak relevan. Terdapat banyak lagi cara yang boleh dilakukannya seperti mengetuk pintu dengan lebih kuat dan sebagainya. Tindakan ini merupakan sejenis penderaan fizikal dan tidak wajar dilakukan oleh seorang guru yang mempunyai latihan ikhtisas. Seterusnya kita lihat berita yang dilaporkan bagi isu penderaan kanak-kanak oleh guru. Manakala di Melaka, 2 bekas guru pusat asuhan kanak-kanak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Air Keruh di sini. Hari ini atas tuduhan mendera 4 kanak-kanak di sebuah pusat perkembangan kanak-kanak PPKK. Hujung bulan lalu, Rozana Sawal 41 dan Nur Sulastri Suratmi Bahrom 22 tahun masing-masing berdepan 2 pertuduhan membuat pengakuan itu dalam prosiding yang dijalankan serentak di hadapan Mahakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Bagi pertuduhan pertama, Rozana didakwa menganiaya secara fizikal dengan menampar pipi seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun sehingga terjatuh dari kursi tempat duduknya. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menampar pipi seorang lagi kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun sebanyak 2 kali. Nur Sulastri pula didakwa mengasari seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dengan mengangkat dan meletakkan kanak-kanak itu di atas leher seorang kanak-kanak lelaki sambil mencubit mangsa. Pertuduhan kedua, tertuduh didakwa mengasari seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dengan mengangkat dan menggigit tangannya. Seterusnya kita lihat pula isu penderaan kanak-kanak OKU oleh guru. Sebaliknya di Shah Alam, seorang kanak-kanak orang kurang upaya OKU bernama Wan Nur Dania Wan Rohaizid, 10 tahun didakwa menjadi mangsa dera seorang guru di Sekolah Kebangsaan Seksyen 20. Masa dikatakan telah dihentak di kepala ke meja sebanyak 4 kali selain dicubit dan dipukul sehingga lebam di lengan. Kesan pukulan dari hentakan tersebut menyebabkan mangsa berasa pening di kepala dan hampir pitam. Wan Nur Diana berkata dia tidak memberitahu sesiapa dan hanya mendiamkan diri ketika pulang ke sekolah jam 2.30 petang. Kesan kejadian tersebut, mangsa menghadapi trauma dan takut untuk ke sekolah. Sebagai guru yang telah menjalani latihan ikhtisas, adalah tidak wajar untuk melakukan perbuatan yang tidak berkemanusiaan. Mengapakah guru tersebut sanggup mendera kanak-kanak yang kurang upaya sedemikian rupa? Di manakah nilai peri kemanusiaan dan sifat kasihan dalam diri? Di manakah hilangnya etika kesopanan yang harus diamalkan oleh guru dalam mencerminkan profesinya yang mulia? Apakah punca yang menyebabkan guru tergamak melakukan kesalahan mendera pelajar tersebut? Seterusnya kita akan lihat kepada perkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Nuriyati Abdul Rashid dalam bukunya Asas Pendidikan dan Perkembangan Profesional Guru 2010 menyenaraikan 4 kod etika perguruan di Malaysia. Kod profesional guru adalah seperti berikut. Yang pertama, tanggungjawab guru terhadap pelajar. Yang kedua, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Yang ketiga, tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Dan yang keempat, tanggungjawab guru terhadap mereka sejawat dan profesion perguruan. Menyentuh tentang tanggungjawab terhadap pelajar secara tulusnya, Nuriyati menyatakan bahawa guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajarnya, apatah lagi mendera mereka. Tindakan guru yang tidak relevan ini sama sekali
bercanggah dengan kod etika perguruan mereka. Dalam huraiannya juga, Nuriyati turut menyebut tentang guru perlu bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Walaupun setengah pelajar bukanlah datang daripada keluarga yang kaya, namun guru seharusnya tidak memandang rendah mereka dan melakukan perbuatan yang keterlaluan. Mungkin guru yang melakukan penderaan tidak sedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan mendera akibat dibelenggu rasa marah yang tidak mampu dikawal. Oleh itu, pertimbangan yang wajar perlulah dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Kesalahan mendera pelajar ini merupakan suatu kesalahan yang menjadi isu etika perguruan. Kesalahan ini termasuk dalam dua bahagian isu, iaitu isu kesantunan dan isu kepedulian. Menurut Mok Song Sang 2010, kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh yang demikian, usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu. Berdasarkan perkembangan semasa dalam profesi keguruan, kesantunan dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. Isu penderaan murid yang dilakukan oleh guru adalah termasuk dalam isu kesantunan tingkah laku dan kesantunan bahasa. Jika diteliti, kesalahan mendera dengan melondehkan seluarnya di hadapan teman sekelasnya seperti mana yang dinyatakan dalam bab 2 adalah sebuah tindakan yang tidak sopan dan memalukan pelajar. Guru seharusnya tahu bahawa tindakan tersebut bertentangan dengan kesantunan yang harus dipegang dan diamalkan oleh guru. Isu penderaan murid juga turut berkaitan dengan isu kepedulian. Dari segi moral, pendekatan kepedulian merupakan kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain. Kepedulian atau dalam istilah yang lain ialah ambil peduli atau ambil berat dan menyayangi yang melibatkan responsif, sensitif terhadap orang lain berdasarkan sifat keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Menurut Nuriyati 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru memahami bahawa tugas mereka membentuk pelajar secara holistik, yakni para pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan spesifik sehingga mereka berkembang menjadi modal insan dengan kepribadian yang disanjung oleh semua. Dalam hal penderaan murid ini, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakannya yang keterlaluan. Sebagai contoh, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid serta tidak peduli dengan keselamatan murid. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesi keguruan, malah menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Sekian sahaja dari saya dan untuk pembentangan seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya Rosyaliza binti Abdullah bagi membentangkan punca-punca juga kesan yang dihadapi dari penderaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Sekian sahaja daripada saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros Haliza binti Abdullah. Saya akan meneruskan perbentangan daripada kumpulan saya iaitu berkaitan dengan isu penderaan murid oleh guru. Berkenaan, saya akan menyentuh berkenaan punca-punca. Apakah punca-punca berlakunya penderaan murid oleh guru? Okey, yang pertama saya akan menyentuh berkenaan pengurusan emosi guru yang tidak stabil. Di mana kita tahu, guru juga merupakan seorang manusia biasa yang tidak lepas daripada bebanan stres dan juga tekanan. Bebanan tugas guru semakin hari semakin bertambah seiring dengan kehendak sektor pendidikan yang semakin kompleks dan rumit. Okay, menurut Ji Wing Hong, seseorang akan melakukan apa sahaja apabila emosinya tidak dapat dikawal. Hal ini menyebabkan individu tersebut bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu apakah kesan buruk yang akan berlaku ke atas kelakuan mereka itu. Hal ini sama jugalah berlaku terhadap guru yang juga melakukan kesalahan
iaitu kesalahan mendera. Okay. Mereka sebenarnya tidak berfikir panjang dan terbawa-bawa dengan emosi mereka. Okey, perkara ini bukan sahaja akan menyebabkan pelajar itu dijatuhi oleh hukuman oleh guru tersebut dengan tidak sepatutnya. Malah guru itu juga bertindak tanpa kawalan seperti mana yang dikehendakinya ketika itu. Seterusnya saya akan menyentuh berkenaan kelonggaran penguatkuasaan yang merupakan juga yang menyumbang kepada punca-punca berlakunya isu-isu penderaan murid ini. Okey, di sekolah guru merupakan insan yang paling dekat dengan pelajar selain daripada ibu bapa. Malah guru ni boleh dikatakan sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar. Dan sekiranya relevan, segala arahan yang diberikan oleh guru perlu dipatuhi oleh pelajar sebenarnya. Dalam masalah penderaan pelajar ini, kebebasan yang telah pun diberikan oleh pihak sekolah ke atas guru untuk mendidik pelajar telah pun disalahguna. Pihak sekolah yang memberikan sepenuhnya amanah dan kepercayaan kepada guru-guru tertentu untuk menjaga pelajar tanpa pemantuan yang terancang. Keadaan ini menyebabkan sesetengah guru menggunakan cara yang tersendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dari masa ke semasa, pihak sekolah perlulah memantau pergerakan guru serta para pelajar. Segala aduan yang diberikan oleh guru dan juga pelajar perlulah diambil kira dan disiasat oleh sekolah bagi mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang selamat dan bebas dari penderaan. Apabila berlakunya isu penderaan terhadap murid ataupun pelajar, apakah kesan dan akibat yang berlaku terhadap pelajar ya? Ini akan mempengaruhi emosi pelajar. Apabila tindakan mendera yang dilakukan oleh guru tidak diambil tindakan, pelajar akan hidup dalam ketakutan dan hilang minat untuk belajar. Apatah lagi, sekiranya guru yang melakukan penderaan itu merupakan guru bagi subjek mata pelajaran mereka. Kajian di Amerika Syarikat menyatakan bahawa faktor utama pelajar mengalami kegagalan adalah kerana kurangnya minat. Menurut Johan Adam pula, dalam bukunya The Student's Guide, menyatakan bahawa semakin tinggi minat seseorang pelajar terhadap pelajarannya, semakin tinggilah konsentrasinya terhadap ilmu pengetahuan yang disampaikan. Okey, seseorang yang kurang berminat untuk belajar seringkali mengalami kekosongan perhatian, kebosanan dan juga mudah untuk berputus asa. Justru itu, anasir-anasir seperti ini sebenarnya boleh diatasi dengan menimbulkan minat ingin belajar dalam diri. Kemudiannya, mempertingkatkan minat belajar itu dengan bersungguh-sungguh. Hasil daripada motivasi pembelajaran yang semakin menurun menyebabkan pelajar mengalami masalah pembelajaran yang mana membawa kepada penurunan markah dalam pencapaian akademik mereka. Hal ini seterusnya akan merosakkan atau menjejaskan masa hadapan pelajar tersebut. Antara kesan dan akibat lain adalah wujudnya budaya samsing. Okey. Perbuatan penderaan yang dilakukan oleh guru ini akan menyebabkan penularan budaya samsing dalam kalangan pelajar. Hal ini akan mewujudkan segelintir pelajar yang meniru perbuatan guru tersebut dan melakukan kelas kesalahan samsing seperti membuli pelajar-pelajar lain yang lebih lemah daripada mereka. Okey, menurut Bandura, sebagaimana yang ditulis oleh Cardi S, bahawa sebahagian besar manusia belajar melalui pengamatan mereka secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain.
Okey, inti daripada teori pembelajaran sosial adalah pemodelan. Dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran sesuatu. Oleh itu, guru merupakan model. Guru merupakan model kepada pelajar. Sekiranya guru tersebut menunjukkan contoh yang tidak baik, maka pelajar akan meniru perkara tersebut, malah mungkin boleh bertindak dengan lebih dahsyat lagi. Seterusnya saya akan menyentuh berkenaan langkah-langkah mengatasi masalah isu penderaan murid oleh guru. Yang pertama adalah berkaitan dengan penguatkuasaan peraturan. Yang pertama, pihak sekolah perlulah memantau pergerakan guru-guru dalam melaksanakan peraturan sekolah. Yang kedua, guru-guru tidak boleh melakukan sebarang tindakan yang keterlaluan. Oleh itu, pihak sekolah sepatutnya mendengar dan mengambil tahu tentang masalah dan aduan pelajar. Yang ketiga, terdapat sesetengah sekolah yang tidak mengendahkan aduan pelajar dan kadang-kadang memenangkan pihak guru semata-mata. Hal ini tidak boleh membantu pelajar dan guru yang bermasalah tersebut. Okey, seterusnya pengetua maupun guru besar di setiap sekolah perlulah peka dengan kes-kes yang berlaku dan melakukan tindakan susulan. Malah pelibatan polis pun boleh dilibatkan sekiranya perkara yang berlaku itu adalah sangat besar. Maka pelibatan polis sangat diperlukan. Menurut Presiden Persatuan Peguam Muslim iaitu Zaitun Datuk Osman, terdapat beberapa peruntukan undang-undang kanun kesiksaan telah menyediakan dan menetapkan prosedur dan tindakan terhadap mereka yang mencederakan. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa terdapat peruntukan di bawah Seksyen 350 iaitu kekerasan jenayah yang menetapkan bahawa barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan kepada seseorang yang lain dengan tidak kerelaan, maka ia telah melakukan atau telah menggunakan kekerasan jenayah. Sebagai contoh, dalam kanun kesiksaan, misalnya, jika seseorang guru besar telah menjalankan budi bicaranya dengan secara munasabah sebagai guru sebat kepada seorang pelajar, maka guru tersebut tidak menggunakan kekerasan jenayah kepada pelajarnya kerana guru tersebut tidak bermaksud hendak menyebabkan ketakutan dan kegusaran. Ia tidak menggunakan kekerasan dan tidak menyalahi undang-undang. Namun, jika murid berkenaan mengalami kecederaan yang teruk akibat dipukul oleh guru berkenaan, maka ibu bapa dinasihatkan untuk membawa anaknya berjumpa dengan doktor kerajaan untuk mendapatkan rawatan dan juga laporan kesihatan. Seterusnya, laporan polis perlulah dibuat. Guru yang bermasalah sebenarnya memerlukan bantuan dalam menguruskan emosinya. Untuk sebab itu, bantuan kaunseling perlu diberikan kepada guru tersebut supaya dapat mengubah sikapnya yang mungkin terlalu mengikut emosi. Menurut Asmawati Baharudin, dalam artikelnya yang bertajuk Kaunseling dan Kepimpinan, 5 tujuan kaunseling dijalankan. 5 tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk menolong mengubah tingkah laku kliennya. Yang kedua, menambahkan kemahiran klien untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Terutamanya mereka yang terlalu bergantung kepada orang lain atau terlalu mempunyai sikap terlalu bimbang ataupun ragu-ragu terhadap dirinya. Yang ketiga adalah dengan menambah kemahiran klien mereka membuat keputusan pada saat-saat yang penting. Klien
diharap dapat menilai sesuatu situasi ataupun membuat pemilihan dengan bijaksana, ataupun tahu bagaimana dan mengapa keputusan tersebut mesti dibuat, ataupun apakah kemungkinan akibat atau kesannya, dan sedia menghadapi risiko akibat keputusan yang telah dibuat tersebut. Seterusnya, yang keempat adalah dengan memperbaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnya. Ramai orang yang menghadapi sebenarnya masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain. Masalah ini sebenarnya mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep kendiri. Sama ada konsep kendiri yang rendah ataupun sebaliknya. Diharapkan proses kaunseling dapat menolong klien ini meningkatkan kualiti perhubungannya dengan orang lain. Misalnya perhubungan dengan keluarga, dalam perkahwinan, dengan rakan sebaya dan seterusnya dalam masyarakat. Perhubungan yang berkesan akan dapat meningkatkan mutu kesejahteraan kehidupan individu tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu perkembangan bakat klien tersebut, di mana kaunselor perlu membantu klien tersebut mengenal pasti kebolehan dan bakatnya supaya dia mengambil tindakan yang sepatutnya. Okay, dengan bantuan kaunseling ini, guru yang bermasalah kemungkinan perkara ini dapat diatasi selain daripada tindakan yang dikenakan oleh pihak kementerian. Selain itu, antara langkah untuk mengatasi lagi masalah penderaan murid di kalangan guru ini adalah dengan mengambil tindakan yang tegas, di mana guru-guru yang terlibat dan dapati bersalah terhadap kesalahan mendera murid ini wajar dikenakan hukuman tegas, seperti ditukarkan ke tempat kerja. Selain itu, sekiranya membabitkan kes polis, guru tersebut sebenarnya boleh diletakkan dalam kesalahan jenayah penderaan kanak-kanak. Okay, tindakan tegas yang dilakukan ini sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menganiaya, melainkan bertujuan untuk memberi pengajaran kepada guru tersebut dengan kesalahan yang mereka telah lakukan. Di samping itu, guru-guru yang lain pula mendapat pengajaran daripada perkara yang telah berlaku tersebut. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan isu penderaan yang berkaitan dengan peruntukan terhadap hak asasi manusia. Sebelum pergi lebih jauh, saya akan mendefinisikan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan dibebaskan, yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut ni menjamin maruah dan harga diri insan manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia ni adalah berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Mengapa saya kaitkan isu penderaan dengan peruntukan hak asasi manusia? Hal ini kerana isu penderaan merupakan isu yang berada di bawah peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Ia merupakan peraturan 4-2-D, tidak boleh berkelakuan sedemikian hingga memburukkan nama dan mencemarkan nama baik perkhidmatan. Isu dera adalah antara isu yang dapat memburukkan dan mencemarkan nama baik sehingga hilang kepercayaan orang luar terhadap guru ataupun terhadap sekolah tersebut. Peraturan tersebut menyatakan bahawa guru yang bijak hendaklah sentiasa berwaspada dan tidak terlibat dengan gejala yang boleh menjejaskan nama baik sebagai penjawat awam.
Guru perlu menonjolkan peribadi yang sesuai sebagai pegawai awam yang menjaga imej perkhidmatan awam. Hak asasi manusia yang manakah berkait dengan isu penderaan? Jawapannya mestilah hak asasi kanak-kanak. Hak asasi kanak-kanak merupakan hak asasi yang utama dalam bab ini kerana kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang berumur bawah 18 tahun seperti yang telah termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi secara umumnya semua kanak-kanak sekolah daripada STPM ataupun STAM hingga ke bawah dikira sebagai kanak-kanak. Berdasarkan perbincangan dalam konvensyen tersebut, kenapa perlu adanya hak asasi kanak-kanak? Hak asasi kanak-kanak diperlukan kerana menyedari bahawa kanak-kanak itu belum matang dari segi fizikal dan juga mental. Mereka memerlukan perlindungan dan jagaan khas termasuk perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Berdasarkan perbincangan dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak, hak kanak-kanak terbahagi kepada 4 iaitu dari segi pengabaian, penderaan, eksploitasi dan juga menjamin kanak-kanak mendapat hak. Isu penderaan ini dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia kerana penderaan tersebut dibincangkan dalam hak asasi kanak-kanak. Seterusnya, 4 hak kanak-kanak yang perlu mereka dapatkan iaitu pertama kehidupan, kedua perlindungan, ketiga perkembangan dan keempat penyertaan. Bagi melindungi hak asasi kanak-kanak, terdapat perundangan yang memperuntukkan Akta Kanak-Kanak. Yang biasa kita dengar ada 4 iaitu pertama, Perlindungan Kanak-Kanak 1998 iaitu Akta 468. Yang kedua, Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak iaitu Akta 308. Yang ketiga, Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 dan yang terkini adalah Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu pada pindaan 2002. Isu penderaan berkait dengan hak kanak-kanak dari segi perlindungan. Hak perlindungan adalah termasuk perlindungan dari segi diskriminasi, penderaan, pengabaian dan lain-lain. Bagi isu guru mendera pelajar tadika ataupun taska, sebenarnya Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak 1984 bertujuan memastikan standard minimum penjagaan kanak-kanak di Pusat Jagaan Kanak-Kanak dikaji semula untuk menetapkan penguasaan yang lebih ketat demi meningkatkan kualiti pengajaran. Untuk menangani isu penderaan kanak-kanak, seseorang guru hendaklah memantapkan diri dengan mengamalkan ciri-ciri profesional, iaitu yang pertama adalah tanggungjawab. Guru perlu memikul tanggungjawab ke atas segala tindakan yang mereka buat. Seterusnya adalah seseorang guru wajib untuk mengikuti latihan khusus, iaitu mempunyai diploma ataupun ijazah pendidikan, contohnya di Institut Pendidikan Guru. Hal ini kerana guru-guru yang tidak mempunyai ikhtisas ataupun sijil perguruan ini mudah terjebak dengan perkara-perkara yang melanggar tata tertib kerana mereka tidak mengikuti latihan yang sepatutnya guru ikuti. Dalam setiap profesen, terdapat kod etika yang mengawal selia tingkah laku individu. Suatu mekanisme tertentu diwujudkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar kod etika ataupun mengingkari peraturan yang tertakluk dalam kod etika profesen berkenaan. Seseorang profesional akan mematuhi semua peraturan yang termaktub dalam kod etika profesen masing-masing, termasuklah kod etika bagi seorang guru. Guru hendaklah sentiasa mengambil maklum bahawa kesan pelanggaran peraturan dan etika guru ini menimbulkan pelbagai masalah kepada sekolah dan juga guru sekiranya undang-undang pendidikan tidak dipatuhi sewajarnya. Salah satu tindakan yang akan dikenakan kepada guru-guru yang menyalahi undang-undang dalam menangani masalah disiplin terutamanya adalah dikenakan undang-undang TOT. TOT merangkumi soal tuntutan dan dakwaan berkaitan kerugian, kecederaan dan juga kesakitan.
Selain itu, tindakan tata tertib juga boleh dikenakan sekiranya tidak patuh kepada peruntukan peraturan yang termaktub dan pelanggaran mana-mana peruntukan tersebut. Antara hukuman yang boleh dikenakan adalah seperti amaran, denda, lucut hak emolumen, dibuang kerja, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat dan sebagainya. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 merupakan asas kepada sistem pendidikan kebangsaan yang terkandung di dalamnya perkara-perkara berhubung dengan pendidikan negara. Akta ini menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. Oleh itu, guru perlu memahami dan menghayati demi melahirkan warga negara yang bersepadu. Seterusnya, tujuan hak asasi manusia diwujudkan adalah demi untuk menjamin dan memelihara hak-hak manusia termasuklah pelajar ataupun kanak-kanak. Untuk mengelakkan guru daripada terjebak dengan isu penderaan yang tidak disengajakan, setiap guru hendaklah sentiasa melihat kepada perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam perkeliling berkenaan dengan isu pukul ataupun penderaan, hukum dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendak difahamkan oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal tertentu. Maka, berdasarkan perkeliling ini, seseorang guru hendaklah memukul ataupun mendenda pelajar mengikut ketetapan perkeliling. Apabila seseorang guru merotan pelajar melebihi daripada hak yang ditetapkan, maka guru tersebut boleh terjerumus kepada kes penderaan. Selain menjaga hak asasi kanak-kanak, pendidikan di Malaysia juga sangat menitik beratkan berkenaan dengan hak asasi wanita. Perkara ini dapat dilihat di Surat Perkeliling Ikhtisar 97 tahun 2003 berkenaan dengan kuasa guru merotan murid. Timbalan Menteri Pendidikan juga menegaskan bahawa guru tidak seharusnya merotan pelajar perempuan, terutama di bahagian badan yang tidak sepatutnya. Beliau juga berkata, larangan itu adalah tertakluk kepada ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi garis panduan dalam pengurusan disiplin dan kuasa merotan murid di dalam Peraturan 5 Ordinan Pelajaran 1957. Maka di sini dapat kita lihat bahawa pendidikan di Malaysia sangat menjaga hak asasi terhadap pelajar wanita. Menerusi satu berita yang tular di media sosial, seorang guru telah diambil tindakan kerana merotan ataupun memukul pelajar perempuan. Selain itu, pendidikan di Malaysia juga mementingkan hak asasi terhadap golongan kurang upaya. Kita seharusnya untuk memberi layanan yang sopan kepada golongan kurang upaya supaya mereka tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai ciptaan Tuhan. Akta OKU 2008 telah digubal untuk melindungi hak-hak orang kurang upaya. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan orang kurang upaya mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Akta ini juga turut memberikan peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan kemudahan akses kepada perkara-perkara berikut. Antaranya adalah peraturan-peraturan pendidikan, iaitu pendidikan khas yang digubal khusus untuk memastikan pendemokrasian pendidikan dapat diterjemahkan di dalam sistem pendidikan kebangsaan, di mana semua warga mempunyai akses pendidikan tanpa mengira keadaan fizikal serta latar belakang mereka. Komitmen kerajaan juga dengan jelas dinyatakan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 di bawah tajuk Kumpulan Berkeperluan Khas, khasnya untuk golongan sasar ini. Maka, dengan demikian, setiap guru juga harus berhati-hati untuk memberi hukuman ataupun mendera pelajar yang berkeperluan khas ini kerana guru tersebut juga akan menerima tindakan yang sama seperti mereka mendera pelajar yang normal seperti biasa.
Untuk menjaga hak asasi dalam pendidikan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia telah ditubuhkan untuk memupuk kesedaran tentang hak asasi manusia melalui pendidikan dan aktiviti-aktiviti yang lain. Selain itu, untuk menasihati tentang undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Antara hak yang perlu dijaga bagi murid-murid sekolah ialah hak berkenaan dengan nyawa, perlindungan dan juga perkembangan pelajar. Maka secara umumnya berdasarkan tajuk ini, hak asasi manusia mempunyai berkaitan dengan isu penderaan dari segi perlindungan daripada penderaan dan juga pengabaian. Negara hendaklah melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa ataupun guru yang bertanggungjawab bagi jagaan kanak-kanak tersebut. Perkara ini sangat disokong di dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak yang mewajibkan negara ahli memastikan kanak-kanak diberikan perlindungan dan penjagaan yang sewajarnya untuk kesejahteraan mereka. Isu penderaan murid yang dilakukan oleh guru bukanlah suatu masalah yang tiada jalan penyelesaian. Kerjasama daripada pihak sekolah, murid, ibu bapa adalah amat penting, terutama apabila melibatkan kes-kes terpencil yang tidak pernah dilaporkan. Sememangnya kesalahan mendera ini adalah kesalahan yang berat. Apatah lagi apabila ianya menjadi sebuah sejarah hitam yang mungkin tidak dilupakan oleh murid yang terdiri daripada peringkat perkembangan yang belum matang. Walaupun isu penderaan ini sedikit sebanyak telah pun menjejaskan reputasi seorang guru, namun masyarakat seharusnya bijak menilai bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Masih ramai lagi guru yang bertungkus lumus mendidik anak-anak bangsa dengan pengorbanan yang jujur dan ikhlas. Masyarakat tidak seharusnya menghakimi mereka dengan gelaran-gelaran tertentu yang tidak enak untuk didengar. Hal ini berkait dengan kod etika terhadap guru. Seseorang guru hendaklah mengelakkan diri daripada terjebak dengan isu penderaan kerana profesion keguruan merupakan profesion yang mulia dan terpuji. Bangunnya bangsa kerana adanya pendidikan. Jangan jadi kerana nilai setitik habis rosak susu semberlanga. Tuntasnya, guru perlu mempunyai tanggungjawab terhadap profesion mereka. Dengan menghayati kod etika perguruan, guru dapat melaksanakan tanggungjawab serta tugasan dengan penuh komitmen. Selain itu, guru sebagai penjawat awam perlu untuk mematuhi peraturan-peraturan tata tertib dan tata kelakuan. Pematuhan dan penghayatan tata tertib ini akan mewujudkan perkhidmatan keguruan yang bersih, cekap, amanah dan mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan. Selain itu, Akta Pendidikan 1996 merupakan asas kepada sistem pendidikan kebangsaan yang terkandung di dalamnya perkara-perkara berhubung dengan pendidikan negara. Akta ini menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. Oleh itu, guru perlu memahami dan menghayati demi melahirkan warga negara yang bersepadu. Seterusnya, tujuan hak asasi manusia diwujudkan adalah demi untuk menjamin dan memelihara hak-hak manusia termasuklah pelajar ataupun kanak-kanak. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.